Okey, untuk bab 9, okey, bab ini mikroorganisma dan kesan ke atas hidupan. Jadi, yang pertama sekali kita kena tahu maksud definisi mikroorganisma. Okey, maksud dia dekat sini merupakan organisma seni. Okey, seni ini bermaksud organisma yang halus sangat. Okey, ini bukan seni rekaan, seni lukisan, bukan. Organisma seni ini organisma yang halus. Okey, kita tak nampak, tiny dalam bahasa Inggeris dia. Okey, tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Okey, itu mikroorganisma. Mikroorganisma ada 5 jenis yang mana ustazah dah reka dah cara nak hafal. Okey, bagi balik pen aku. Ini yang kita bagi tahu hari tu. Okey, iaitu bakteria, virus, kulat, protozoa, alga. Okey, ini adalah 5 jenis mikroorganisma dan kelima-lima jenis mikroorganisma ini dibezakan bukan kerana umurnya, tetapi dibezakan kerana rupa bentuknya, kerana saiznya, habitatnya, cara membiak dan cara pemakanannya. Okey, untuk virus, kelas yang pertama, rupanya dia tidak ada nukleus, tak ada sitoplasma, tak ada membran, tak ada dinding sel. Okey, benda ni saya dah terangkan dalam gambar. Setiap sel, dia ada, sepatutnya ada nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel, ada dinding sel. Okey, tapi virus tak ada benda tu. Okey, walau bagaimanapun nukleus tak ada, okey, dia tetap ada genetik dia. Dia tetap ada DNA dia, dia tetap ada RNA dia. Okey, dia tetap ada maklumat genetik dia yang dibawa. Okey, kemudian saiz ni saya tak sekali imbaslah. Okey. Okey, saiznya adalah tadi 0.2 hingga 0.2 0.02 hingga 0.4 mikrometer. Okey, habitat untuk virus tinggal, dia tinggal di dalam sel perumah yang hidup. Bermaksud dia menompang di dalam sel. Okey, dalam sekiranya dia di luar sel. Okey, dia berada di luar sel, dia tidak aktif. Okey, dia tidak aktif dan bentuknya adalah dalam bentuk hablo. Okey, hablo dalam bahasa Inggeris adalah kristal. Okey, dia dalam bentuk yang pepejal, kristal. Okey, maksudnya dia tidak aktif, tapi bila dia dah ada sel perumah yang hidup, okey, dia akan menggunakan perumah tersebut untuk dia menggandakan diri dia. Okey, iaitu kita panggil sebagai replikasi. Okey, dia menggandakan diri dia iaitu replikasi. Dan sebelum ini Ustazah cerita macam mana dia menggandakan dirinya. Yang pertama dia akan melekat dulu pada sel yang hidup, kemudiannya dia masukkan DNA dengan RNA dia. Okey, kemudian dalam sel ini dia akan membina komponen-komponen bagi virus tersebut. Okey, dia dah ambil take over. Okey, dia akan membina banyak virus tersebut. Okey, pada satu tahap yang lain. Ya, ada orang masuk? Admit. Okey, sekejap Terima kasih. Oh, Puteri. Okey, Puteri, selamat datang. Okey. Selepas itu, virus ini, sel perumah ini akan pecah. Dia akan pecah. Bila pecah, anak-anak virus ini akan keluar dan dia akan infect ke kawasan yang lain. Banyak virus tu akan keluar. Lepas tu pergi ke sel perumah yang lain. Okey, untuk virus, dia tidak menjalankan. Dia tidak menjalankan proses-proses hidup yang lain. Okey, dia tidak menjalankan perkumuhan, dia tidak makan. Itu adalah virus. Dia hanya membiakkan dirinya, menggandakan dirinya. Okey. Okey, itu untuk kelas dia itu untuk virus. Okey, kelas yang pertama, jenis yang pertama.
Okey. Kemudian yang kedua bakteria. Bakteria ni dia ada banyak jenis mengikut rupanya. Okey, kalau rupanya bulat kita panggil coccus. Okey, kalau bentuknya rod, okey, silinder kita panggil bacillus. Okey, kalau dia berbentuk lingkaran kita panggil spirillum. Spirillum. Okey, kalau dia berbentuk koma kita panggil Vibrio. Okey. Saiznya antara 0.5 hingga 10 mikrometer. Dan habitat untuk bakteria ni semua. Okey, kat udara ada, dekat air ada, kat tanah ada. Okey, kat tumbuhan ada, kat badan kita ada. Okey, dia ada kat mana? Mana? Okey, cara pemakanan dia ada 3 yang saya cerita hari tu. Satu adalah bakteria autotroph. Okey, autotroph ni, bakteria autotroph ni dia menghasilkan makanannya sendiri kan. Okey, melalui proses fotosintesis. Yang kedua, bakteria saprofit. Okey, bakteria saprofit ni dia dapat makanan daripada organisma yang sudah mati. Okey, yang lagi satu adalah bakteria parasit. Okey, bakteria parasit mendapatkan makanannya daripada organisma yang sudah yang masih hidup. Okey, itu parasit yang memudaratkan. Okey, pembiakan bakteria ada dua. Okey, sama ada pembiakan aseks iaitu belahan dia dua. Okey, dan lagi satu adalah jenis pembiakan seks konjugasi. Okey, pembiakan aseks dengan seks ini berbeza kerana kalau seks dia memerlukan dua induk, dia memerlukan dua organisma. Okey, seks kena ada dua organisma, ada dua induk. Okey, kalau aseks dia hanya cukup satu induk saja. Diri dia saja dia boleh menambahkan individu zuriat dia. Okey, itu bezanya. Okey, kalau belahan dua-dua ni aseks. Okey, kalau konjugasi ni seks. Dia ada dua. Okey, dan konjugasi ini berlaku. Okey. Okey, contohnya apa tu? Okey, bacillus. Okey, dia boleh berlaku. Sini bacillus. Okey, bacillus. Ada dua bacillus. Lepas tu dia pindahkan genetik, maklumat genetik dia. Okey, kemudian dia akan melakukan belahan dia dua. Okey, maksudnya ada pemindahan genetik di sini antara A ke B. Okey, ini adalah konjugasi. Dia ada dua induk. Satu, dua. Okey, boleh? Okey, ini ulangan Yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah kulat. Okey, saiznya lebih besar daripada yang sebelum ni. Okey, 10 hingga 100 darjah Celsius. 10 hingga 100 mikrometer. Dan kulat ini ada daripada unisel dan ada juga daripada multisel. Okey, unisel ni apa sudah cerita? Okey, unisel ini adalah apa? Siapa ingat? Organisma terdiri daripada apa? Satu sel saja. Itu unisel. Multisel pula organisma yang terdiri pada banyak sel. Itu bezanya. Unisel dengan multisel bezanya berapa kandungan sel dia. Okey, unisel satu je. Walaupun satu sel, walaupun dia terdiri pada satu sel, dia tetap menjalankan proses-proses kehidupan. Contohnya dia tetap respirasi, dia tetap melakukan perkumuhan, dia tetap pembiakan. Okey. Jadi walaupun dia satu sel, dia menjalankan semua proses kehidupan. Okey, perkumuhan tu apa? Mengeluarkan bahan buangan. Itu adalah perkumuhan. Okey, habitat dia, okey, kulat ni suka tempat yang gelap dan lembap, ada air. Okey, cara pembiakan dia menghasilkan spora. Ada yang menghasilkan spora seperti mucor. This one, mucor. Okey. Macam mana dia membiak? Dia menghasilkan spora. Spora. Dia menyebarkan spora. Lepas tu spora itu akan
tumbuh sebagai mikroorganisma yang baru, mukor yang baru. Okey, kalau yeast, okey, yeast dia membiak secara pertunasan. Yeast membiak secara pertunasan. Okey, pertunasan ni macam mana? Okey, hari tu saya kata pertunasan ni yeast. Okey, ni yeast, satu yeast. Okey, dia akan naik tunas. Okey, tunas ni akan membesar. Selepas itu dia akan pisahkan. Dia akan terpisah daripada induk dia. Dia keluarlah satu lagi. Okey, lepas tu dia naik lagi satu tunas. Dia pisah lagi. Jadi, dia menambahkan bilangan dia secara pertunasan. Yang itu kita kata dia membiak secara pertunasan, menambahkan bilangan individu dia. Okey, cara pemakanan ada dua, saprofit dengan parasit. Saprofit ni apa tadi? Dia dapat makanan dari 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 siapa? Ha. Organisma yang hidup. Hidup. Yang dah mati, bangkai-bangkai yang dah mati. Okey, saprofit dapat makanan daripada organisma yang sudah, yang organisma mati. Contoh, okey, contoh kalau kita ada sebongkah kayu pokok. Okey, tumbuh Rafflesia, pokok Rafflesia. Okey, pokok Rafflesia ni dapat nutrien daripada bongkah pokok di belakang ni. Okey, jadi bongkah ini adalah organisma yang sudah mati. Jadi Rafflesia adalah saprofit. Dia dapat nutrisi makanannya daripada organisma yang sudah mati. Okey, kalau parasit dia dapat daripada organisma yang masih hidup. Okey, contohnya parasit. Apa tadi parasit? Apa tadi? Oh, virus. Virus kan parasit. Okey, virus parasit sebab dia gunakan perumah yang masih hidup. Okey, virus akan ambil daripada organisma yang masih hidup. Parasit. Okey, yang ketiga, yang keempat, protozoa. Okey, protozoa unisel ada. Okey, dia besar juga 5 hingga 250. Kawasannya ada air. Protozoa ni suka ni. Ini memang hidup dalam air ni. Air kolam, paya. Okey, cara membiak konjugasi dengan belahan dia dua. Okey, ada parasit dan kat sini saya nak tambah ada saprofit. Tambah kat situ cara pemakanannya. Ada parasit, ada saprofit. Siapa contoh haiwan mikroorganisma yang saprofit? Okey, saprofit ni saya tengok. Okey, adalah yang makan organisma yang sudah mati adalah ameba dengan paramecium. Ameba dengan paramecium. Okey, boleh dah catat. Okey, kalau dia parasit, contoh dia panggil apa tadi? Protozoa. Okey, kalau parasit contohnya adalah Plasmodium. Plasmodium. Okey, ini ada contoh pada parasit protozoa. Okey, yang mana dia akan dapat daripada sel yang hidup, organisma yang masih hidup. Okey, kalau ameba dengan paramecium, dia dapat daripada organisma yang sudah mati. Sisa-sisanya yang sudah mati. Okey, seterusnya alga. Okey, alga ada unisel, ada multisel. Okey, dan dia besar. Contoh alga yang paling besar adalah rumpai laut. 1 hingga 10,000 mikrometer. Habitatnya di kawasan air dan tanah lembap.
Okey, pembiakan ni sama juga. Belahan dia dua ataupun atau ni bukan dan, atau konjugasi. Okey, cara membiak. Okey, kebanyakan alga dia mempunyai klorofil. Okey, jadi dia dapat makanan secara melalui proses fotosintesis. Dia buat makanannya sendiri. Okey. 9.2, okey, secara ulangan. Okey, faktor pertumbuhan, penyebab pada tumbuhnya mikroorganisma ini. Okey, yang pertama kerana ada nutrien. Ada sumber makanan dia. Jadi, kalau ada sumber makanan dia, dia boleh tumbuh dengan banyak. Okey, yang kedua adalah faktor yang kedua, suhu. Okey, jika suhu itu sesuai dengan mikroorganisma tersebut, dia boleh hidup dengan banyak. Dia boleh membiak dengan banyak. Contoh, suhu yang paling sesuai adalah suhu 37 darjah Celsius. Okey, sekiranya bawah daripada 37, bawah kosong, jadi kosong. Okey, mikroorganisma akan jadi kurang aktif. Okey, kalau terlalu tinggi pula, okey, dia akan mati. Okey, ni mikroorganisma yang mati. Tapi untuk spora ni, sebelum ni kita belajar, okey, kalau bakteria berada dalam keadaan yang ekstrim, okey, berada keadaan yang tak ada keperluan asas dia. Okey, dia tak cukup, tak ada air, tak ada cahaya ke, tak ada nutrien ke. Okey, bakteria ini akan menukar dirinya kepada spora. Dia akan membentuk dirinya sebagai spora. Macam kita hibernate. Okey, kita berhenti dulu. Macam tu, dia akan berhenti, tindak balas dia membentuk spora. Spora bakteria ni, okey, dia tahan sikit suhu. Okey, dia tahan, dia suhu mendidih tak dapat menghapuskan, tidak dapat membunuh spora bakteria. Tapi pada suhu 120 ke atas, 120 ke atas, spora bakteria boleh mati. Ni spora spora. Okey, kalau bakteria tadi dia awal-awal dah boleh mati dah sepatutnya mendidih tadi. Okey, 100. Okey, kemudian yang ketiga, kelembapan, maksud kehadiran air. Okey, mikroorganisma perlukan air, jadi dia akan membiak sekiranya ada air. Okey, cahaya. Cahaya ni bergantung kepada jenisnya. Kalau jenis mikroorganisma itu jenis yang melakukan proses fotosintesis, maka cahaya sangat penting untuk dia tumbuh, okey, untuk dia membiak. Okey, dia perlukan cahaya, dia perlukan makanan dia. Kalau organisma yang tidak perlukan cahaya, okey, dia kena dalam keadaan gelap baru dia boleh membiak dengan banyak. Okey, dan yang terakhir adalah nilai pH. Okey, nilai pH yang sesuai, okey, secara puratanya dia sesuai pada pH 7. Okey, kalau kita more spesifik, dia ada pH yang berbeza lah. Okey, secara general umumnya mikroorganisma sesuai pada pH 7. Okey, kalau sedikit alkali dengan sedikit alkali maupun sedikit asid, masih lagi dia boleh hidup sebenarnya. Okey, pada keadaan yang ekstrim, asid yang pekat dengan alkali yang pekat, baru dia tak boleh membiak. Itu dalam aplikasi ni apa? Penjerukan makanan. Jerukan makanan. Buat jeruk mangga. Buat kimchi. Okey, ini supaya kita simpan dia dalam asid cuka. Okey, makanan itu boleh tahanlah lama. Sebab apa dia boleh tahan lama? Sebab tak ada pertumbuhan mikroorganisma. Jadi, makanan itu tidak mudah basi. Okay, toksik-toksik daripada mikroorganisma itu tak ada yang boleh menyebabkan makanan boleh basi. Lama juga nak habiskan ni. Nak recap. Okey, 93. Okey, yang minggu lepas. Okey, saya laju ni. Laju supaya kita nak belajar yang baru hari ni.
Okey, 93 peranan mikroorganisma yang berfaedah. Okey, bukan semua mikroorganisma memberi mudarat kepada kita. Okey, kalau awak buat ayat, semua mikroorganisma memudaratkan, memberikan kesan yang buruk, tu salah, ayat yang salah. Okey, sesetengah mikroorganisma boleh memberi faedah dan setengahnya lain boleh memberi mudarat. Okey, contoh faedahnya. Okey, bukan mikroorganisma ni kita mati, kita sakit, kita demam. Okey, ada faedahnya. Yang pertama adalah dari segi pencernaan makanan. Okey, kita nak hadam makanan, kita nak serap hasiat-hasiat daripada makanan, pencernaan makanan. Okey, boleh Boleh guys? Okey. Boleh Okey, contohnya mikroorganisma yang ada dalam usus usus besar kita. Okey, mikroorganisma ini membantu kita uh, untuk dia provide. Okey, dia menghasilkan vitamin K dengan vitamin B untuk badan kita. Daripada mana? Daripada makanan, sisa-sisa makanan yang berada di dalam usus besar. Dia tukar, sisa-sisa tu dia akan gunakan dan dikeluarkan vitamin K, vitamin B. Okey, jadi memberi faedah kepada manusia secara tidak langsung walaupun dia ada dalam usus besar. Okey, selain itu, okey, mikroorganisma juga membantu dalam haiwan. Contohnya haiwan herbivore. Okey, haiwan herbivore dia makan tumbuhan betul. Jadi tumbuhan ini, tumbuhan membran dia, sebelum ni kita belajar sel tumbuhan, ni tumbuhan secara kasar kita nampak macam ni. Secara selnya, dia dibina, dinding ini dibina dengan selulosa. Dinding tumbuhan ini dibina dengan selulosa. Jadi, untuk tumbuhan ini kita nak cernakan dia, kita nak makan, kita nak cernakan dinding ini, perlukan ada enzim selulis untuk kita pecahkan selulosa. Jadi enzim ini dihasilkan. Dihasilkan oleh siapa? Oleh bakteria dan protozoa yang berada dalam perut apa? Perut lembu, perut haiwan herbivore. Okey. Kalau kita tak ada enzim selulis. Okey, perebutan. Okey, contohnya bakteria, mikroorganisma bakteria. Okey, mikroorganisma bakteria. Dia dapat menguraikan organisma yang mati, kemudian ditukar kepada sebatian amonium. Sebatian amonium ini akan masuk ke tanah, akan serap ke tanah dan digunakan semula oleh tumbuhan. Macam sebelum ni kan kita belajar baja amonia, betul? Baja amonia. Jadi amonia pun penting bagi tumbuhan. Dari segi perubatan ada banyak. Mikroorganisma seperti kulat buat antibiotik. Antibiotik ni untuk kita lawan penyakit daripada bakteria. Daripada mikroorganisma juga kita boleh hasilkan insulin. Kita hasilkan insulin untuk bantu pesakit-pesakit kencing manis. Dari mikroorganisma juga kita boleh menghasilkan vaksin. Sebagai pencegah penyakit. Dia pencegah dia bukan dia kalau vaksin ini sebelum kita sakit kita kena ambil suntikan. Bukan kita dah sakit baru kita nak ambil, tak jadi. Dia pencegah. Dari segi pertanian, kita ada bakteria, mikroorganisma bakteria yang mana dia berada di bawah di dalam akar tumbuhan kekacang. Dan dia serap gas nitrogen. Gas nitrogen yang berada di luar, dia tukarkan nitrogen ini kepada nitrat. Nitrat ini pun sumber yang penting bagi tumbuhan untuk tumbuh dengan sihat. Dan dalam industri
Banyak industri nak buat roti, kita gunakan yeast. Industri nak buat alkohol, kita gunakan yeast. Industri nak buat tali, kain, okey, kita gunakan bakteria. Okey, nak buat kicap kena yeast, nak buat cuka kena ada bakteria, nak buat keju, yogurt, dadih kena ada bakteria. Jadi semua ini adalah faedah-faedah mikroorganisma yang baik untuk kita. Okey, hari ini kita nak masuk 9.4. Setengah jam. Tahniah Ustazah. Kita belajar setengah jam recap. Okey, hari ni kita nak belajar benda baru. Okey, subtopiknya bahaya, kesan mikroorganisma berbahaya kepada manusia. Okey, apa kesan dia? Setiap ini ada nama penyakit dia, ada simptom dia, gejala dia, cara kita nak cegah jangkitan tersebut. Okey, kita tengok pada bakteria dahulu. Okey, yang ni bakteria. Bakteria. Okey, bakteria. Nama penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang pertama. Namanya adalah taun. Okey, taun. Ataupun kolera. Okey, cara jangkitan penyakit daripada bakteria ini adalah disebabkan air yang tercemar. Okey, air yang tercemar. Minum air kita minum, kita tak tapis, kita tak didihkan. Jadi, ada bakteria, kita minum, kita pun terinfek. Okey, ataupun daripada makanan yang dicemari oleh vektor. Vektor ni apa? Ini perkataan pertama yang jumpa hari ni, vektor. Okey, vektor adalah pembawa patogen. Okey, vektor. Siapa dia vektor? Ini pun istilah. Dia adalah pembawa patogen. Itu adalah vektor. Pembawa patogen. Patogen ni apa? Patogen ni, okey. Apa ya? Patogen. Okey. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. So, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit kita panggil patogen. Vektor pula orang yang bawa mikroorganisma tersebut. Itu vektor. Siapa yang membawa? Nanti kita belajar. Okey, lalat boleh bawa. Okey, siapa lagi? Nyamuk boleh bawa. Lipas boleh bawa, tikus boleh bawa. Okey, itu adalah vektor yang membawa. Siapa pembawa dia? Okey, boleh? Okey, untuk penyakit taun ini, tempat jangkitan ia adalah di kawasan usus besar. Okey, di kawasan usus besar. Padam dulu. Okey, dapat usus besar. Okey, usus besar kita. Ni kawasan pencernaan kita. Selepas kita makan, ni mulut kita makan, dia turun ke bawah, masuk ke perut, lalu usus kecil, kemudiannya barulah masuk ke usus besar. Dan akhir sekali pada dubur. Okey, itu adalah kawasan sistem pencernaan manusia. Okey, jadi bakteria ini akan masuk ke dalam bila kita makan. Okey, masuk ke dalam. Okey, melepasi semuanya. Lepas tu dia akan terinfek di kawasan usus besar. Okey, gejala yang kita boleh nampak tahun ini, kolera, cirit-birit, macam diarrhea. Okey, muntah-muntah, cirit-birit. Okey, kita akan kehilangan banyak air. Okey, cara kita nak cegah daripada dapat yang sakit taun. Okey, yang pertama adalah kita ambil pemvaksinan. Kita ambil vaksin. Okey, kita cucuk vaksin. Sebelum kita kena penyakit, kita dah ada cucuk dulu. Okey, itu disebabkan vaksin.
Jumaat Barakah ini. Perak. Sudah. Okey. Sorry dah habis 40 minit kan? Okay, kita tunggu. Lepas kita habis hari ni, Ustazah akan bagi latihan lah. Okey, latihan pasir. Okey. Alhamdulillah. Untuk wangi. Entah. Umi bagi? Tak. Untuk cool water. Tak, kakak jumpa kat rak tu. Ya, Umi punya. Tak, rak ni. Wangi ya? Cool water. Wangi kan? Wangi tak Islah? Okay. Kakak tak tahu ini untuk apa. Kakak tak tahu ini untuk tangan tu untuk bau wangi. Untuk bau wangi dress. Untuk ni kita punya badan. Untuk kita punya badan. Lepas tu orang selalu letak kat tangan. Dia letak kat tangan. Lepas tu dia buat macam ni. Dia macam nak bagi banyak lah. Sekejap Banat. Tunggu yang lain. Kan? Kenapa tak Umi buat macam tu? Umi buat macam tu kan? Umi letak sini. Umi buat sini kan? Tapi selalu buat masa kecil. Ya ke? Ya? Oh, yang lain. Tadi kita ada berapa? 5 orang? Okey, lagi seorang Khairunisa. Okey. Wangi. Okey. Apa tu? Share. See waiting room no Sarah. Sarah joining. Okey. Close. Okey, kita share balik skrin tadi. Okey. Okey. Okey, nanti bagi tahu ya kalau ada yang masuk. Okey, cara kita nak cegah daripada kita dapat penyakit taun ataupun kolera. Okey. Caranya adalah kita ambil vaksin. Okey. Sebelum kita sakit kita memang dah ada vaksin. Vaksin ni tujuannya kenapa kita kena ambil sebelum kita sakit? Kerana vaksin ini adalah bahan ataupun mikroorganisma yang kita lemahkan kita matikan. Okey, untuk badan kita masukkan ke dalam badan kita, untuk badan kita sendiri keluarkan antibody. Okey, supaya dia prepare awal. Okey, prepare awal untuk apa-apa serangan daripada patogen tersebut. Jadi vaksin ini perlu disuntik awal sebelum kita dapat penyakit. Kalau kita dah dapat penyakit, badan kita tak buat lagi antibody tersebut. Jadi kita akan sakit dahulu. Okey, oleh kerana taun dan kolera ini disebabkan oleh air yang tercemar, makanan yang tercemar, maka kita boleh cegah dia dengan kita didihkan air tersebut. Okey, sebelum kita minum, contoh awak camping betul. Camping tak ada sumber air mineral, air botol tak ada. Jadi awak ambil air dari sungai dan kita panaskan. Okey, didihkan dahulu. Panas tak jadi, kena didih. Okey. Didihkan dulu air minuman. Okey. Yang kedua, apa ni? Diberikan terapi intravena. Okey, terapi intravena, suntikan. Okey, suntikan apa tadi Ustazah baca? Ingat dah.
IV suntikan IV. Okey, seterusnya. Okey, ni nanti saya terangkan balik. Okey. Ni apa tadi? Saya baca tadi. Sorry. Okey, yang kedua, penyakit daripada bakteria. Jangan tertukar penyakit daripada bakteria dengan virus. Seakan-akan, boleh jadi virus, boleh jadi bakteria. Bukan. Okey. Yang kedua, penyakit TB ataupun kita lebih kenali sebagai penyakit batuk kering. Batuk. Berbulan-bulan dia batuk. Okey, tak sihat-sihat. Okey, kita boleh suspek. Oh, ni mungkin dia kena pergi jumpa doktor dulu. Semak scan. Okey, ambil x-ray apa dah jadi dengan paru-paru dia. Okey, cara jangkitannya melalui udara. Okey, tempat jangkitannya adalah peparu. Okey, di kawasan salur pernafasan lah. Okey, gejala yang ni batuk berpanjangan, berbulan-bulan. Kemudiannya nak teruk sikit, batuk berdarah. Okey, berat badan susut. Dan sakit dada. Okey, caranya kita semua dah ambil dah pemvaksinan BCG. Semua orang dah ambil dah waktu baby. Ya ke? Ada juga yang golongan yang anti vaksin betul. Okey, ikut terpulang kepada persepsi masing-masing. Bagi Ustazah, lebih elok ambil vaksin. Okey, sebab vaksin ni sebagai pencegah. Okey, kita tak nak apa-apa kemudian apa yang terjadi. Okey, yang ketiga, penyakit sifilis dengan gonoria. Kedua-dua penyakit ini adalah penyakit kelamin. Okey, penyakit kelamin iaitu bahagian sulit. Okey, sifilis dan gonoria. Kedua-dua penyakit ini adalah cara jangkitannya adalah daripada hubungan seks. Dan ada lain lah. Okey, dengan seks yang ni. Okey, tempat jangkitannya adalah organ pembiakan. Organ pembiakan lelaki ataupun organ pembiakan perempuan. Sebab ini adalah penyakit kelamin. Okey, kawasan sulit. Okey, gejalanya, kalau sifilis ni pada awalnya akan naik kudis-kudis, demam, tak selera makan. Gonoria pula sakit bahagian tu, organ pembiakan, keluar nanah. Okey, caranya kalau cara jangkitannya hubungan seks, jadi elakkan daripada melakukan hubungan seks yang rambang. Maksudnya orang yang suka lakukan seks dengan sesiapa ni. Orang ni yang seks bebas. Okey. Jadi elakkan kita sebagai umat Islam memang sudah dilarang hubungan seks rambang ni. Okey. Okey, yang kedua, patogen kedua adalah virus. Okey, penyakit yang disebabkan oleh virus mungkin demam denggi biasa. Demam denggi adalah kes yang tertinggi di sini, Selangor. Hepatitis dengan AIDS. Okey, AIDS. Okey, demam denggi. Okey, cara jangkitannya adalah daripada gigitan nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes semua orang dah kenal. Macam mana rupa nyamuk Aedes? Pada bila nyamuk Aedes selalu keluar? Okey, semua dah bagi dah pendidikan dah, semua orang dah tahu yang bahawa nyamuk Aedes ini boleh membawa maut. Okey, tapi tak ada orang yang kisah. Okey, ada takungan di sebelah rumah, di persekitar rumah, kita kena buang air takungan tersebut supaya tidak membiak nyamuk Aedes ni. Okey, tempat jangkitannya adalah salur darah. Okey, gejala ataupun simptom yang berlaku apa dia? Okey, selesema, demam lah. Okey, orang demam denggi ni dia demam. Demam berapa? Terus naik 40 ke? Kalau tak pernah, alhamdulillah. Okey, demam. Okey, dia terus naik. Okey, sakit sendi dia. Sendi tahu, setiap pelipat ni kat tangan ni sendi-sendi kita. Okey, keluar bintik-bintik merah pada kulit. Okey, tak selera nak makan, berlaku pendarahan pada mulut, hidung dan organ dalaman.
Okey, ni antara simptom-simptomnya. Okey, lalunya orang kalau ada demam tiba-tiba, demam panas, okey, mungkin jadi suspek. Macam mana doktor akan ambil balik darah tu? Dia akan check ada tak virus ni dalam darah. Okey, cara pencegahan. Okey, oleh kerana kita dah tahu dah demam denggi ni sebab nyamuk. Jadi cara pencegahannya adalah kaitan dengan nyamuk. Okey, kalau nyamuk kita nak kurangkan nyamuk, populasi nyamuk, macam mana? Okey, hapuskan tempat pembiakan dia. Okey, iaitu tempat air yang bertakung. Okey, sembur insektisid iaitu racun serangga. Sembur insek ke apa ke. Bela ikan gapi. Okey, ikan gapi ni dia makan jejentik anak nyamuk. Jadi bela kalau awak ada kolam ikan ke kolam ke yang awak tak guna, bela ikan. Jadi ikan tu dia akan makan benih-benih ataupun baby-baby nyamuk Aedes tu, jejentik tu. Okey, maka tak ada lah nyamuk Aedes. Okey, yang selain tu boleh letak semburkan minyak di atas permukaan air. Kenapa letak minyak ni dapat membunuh jentik? Kenapa? Sebab kalau permukaan air ini sudah dilapisi dengan minyak, ni jentik. Dia tak dapat apa? Oksigen. Jadi dia akan mati. Ataupun cara yang paling mudah, ni KKM selalu bagi ni, kalau dia orang buat lawatan ke kawasan-kawasan ni, dia akan bagi abate. Abate ni adalah bahan kimia yang mana boleh nyamuk tu tak nak bertelur kat situ. Abate. Ataupun tak nak ni, bahan kimia ni boleh letak garam. Garam pun boleh. Mana yang bersesuaian. Dan kalau kita nak cegahnya, kita kena tahu nak cegah nyamuk dewasa ke. Kalau soalan tu dia nak cegah nyamuk dewasa ke, dia nak cegah jejentik, kena ikut soalan. Kalau dia nak cegah jejentik, barulah ikan gapi, letak minyak, abate, itu sesuai. Kalau kita nak cegah, kita nak bunuh nyamuk dewasa, apa dia? Nak cegah, kita sembuhkan fogging, sembuhkan rickset, gunakan ubat nyamuk. Nak selamat, gunakan kelambu supaya tak digigit nyamuk dewasa. Jadi, soalan kena ada orang nak masuk? Ya? Ya? Maaf Ustazah, apa dia? Ada orang masuk sekejap sebenarnya. Nama sudah lelaki. Siapa ni? Berani lah kau masuk sini. Apa tu? Dia guna nama adik dia. Okey, boleh? Okey. Jadi kita tengok pada soalan. Jangan kita belajar ni semua kita bantai tulis dan. Padahal soalan nak cegah jentik. Kau pergi sembuh buat apa? Jentik tak ada kaitan nak sembuh fogging ke apa. Nak sembuh rickset tak adanya. Okey, jadi kita kena pandukan juga situasi yang diberi oleh soalan. Kita perlu bijak memilih jawapan. Gitu. Okey, yang kedua. Okey, penyakit daripada virus adalah hepatitis B. Okey, kawasan yang dijangkiti adalah hati. Okey, disebabkan oleh hubungan seks. Okey, pemindahan darah, perkongsian jarum. Okey. Gejala dia jadi demam kuning, letih, muntah. Okey, jadi cara untuk kita
cegah, ambil vaksin pemvaksinan. Okey, elakkan hubungan seks bagi pesakit yang ada hepatitis. Okey. Kita dah tahu dah. Pasangan kita dah ada penyakit ni. Okey, elakkan dulu. Bagi sembuh dulu. Okey, sama juga dengan AIDS. Okey, AIDS pun hubungan seks. Okey. Ataupun perkongsian jarum suntikan orang yang dadah ni kan. Okey, pemindahan darah. Okey, sistem pertahanan badan kita akan dijangkiti. AIDS ni virus AIDS, nama penyakit AIDS, virus HIV. Virus HIV, penyakit AIDS. Okey, dia akan musnahkan sel darah putih. So, sel darah putih ni dia punya fungsi adalah menghasilkan antibody. Okey, ni sel darah putih. Sel darah putih. Okey, sel darah putih dia akan kurang. Dia akan musnahkan sel darah putih. Dan bila sel darah putih ni kurang, maka badan tidak menghasilkan antibody yang mencukupi. Jadi kita akan sakitlah sebab kita tak ada sel darah putih yang dapat mengeluarkan antibody untuk kita lawan dengan penyakit tersebut. Jadi AIDS ini dia akan ganggu sistem pertahanan badan kita, sistem imun kita. Okey. Kemudian gejala penyakit AIDS ni, okey, berat, sistem pertahanan musnah. Okey, berat badan akan menurun. Jadi cara nak elakkan daripada kita dapat AIDS, okey, elakkan hubungan seks bebas. Selalu orang kan, zaman dulu kan kita tengok selalu cerita orang-orang yang pelacur yang seks bebas ni, dia akan ada penyakit HIV ni kan, virus HIV ni. Lepas tu naik kudis-kudis tu kan. Orang takut nak bagi bantuan, takut. Sebab dulu salah faham, takut terjangkit. Okey, cara jangkitannya bukan berdekatan dengan dia sudah terjangkit. Jangan kena darah dia, jangan kena cecair, jangan berkongsi minuman, makanan macam tu. Okey, bukan jijik pun. Okey. Yang keempat, mikroorganisma yang keempat, jenisnya kulat. Ada dua contoh, panau ataupun kurap. Penyakit panau ataupun kurap. Okey, kedua-duanya adalah cara jangkitannya sentuhan. Kita sentuh orang tu. Okey, kita sentuh barang dia pakai. Okey. Berkongsi barang pula, berkongsi tuala. Dapatlah jangkitan balik panau ataupun kurap. Okey, tempat jangkitannya di luar saja kulit. Okey, panau ni tumpuk cerah pada kulit dan gatal. Kurap ni dia berbentuk gegelang berwarna merah. Okey, cara nak elaknya, kita elakkan daripada berkongsi barangan pesakit. Jangan kongsi dia punya tuala, jangan kongsi dia punya seluar. Sebab itu mungkin ada kulat-kulat dia. Okey. Jadi kita dapat elakkan daripada jangkitan panau ataupun kurap. Okey, yang terakhir, kesan mikroorganisma daripada protozoa. Protozoa. Okey, kat sini ada dua. Okey, penyakit malaria oleh nyamuk juga. Nyamuk, bukan nyamuk Aedes. Jenis nyamuknya namanya nyamuk tirus. Kalau dalam soalan dia tak cakap nyamuk tirus, nama spesifik dia adalah nyamuk apa? Nyamuk malaria. Nyamuk. Okey, kalau soalan tu dia tak tulis nyamuk tiruk kan? Okey, tiruk ni juga ada nama spesifik dia adalah
Anopheles. Anopheles. Ni samalah nyamuk tiruk lah ni. Anopheles. Okey, Anopheles. L-E-S. Felis. Okey, ni samalah nyamuk tiruk lah dia. Nyamuk spesies tiruk. Okey. Okey, caranya sama juga. Kita nak hapuskan nyamuk. Hapuskan tempat pembiakan dia. Kita boleh buat semburan. Boleh ikan gapi untuk hapuskan jentik. Nak hapuskan jentik, boleh letakkan minyak di atas permukaan air. Okey, dan yang terakhir, penyakit dysentery. Polysentery. Okey, penyakit dysentery disebabkan oleh makanan tercemar, air tercemar. Okey. Makanan tercemar pun, air tercemar. Dia seperti radang di usus lah. Usus, sakit perut, cirit-birit. Caranya, makanan tercemar, jadi kita mengendalikan makanan dengan bersih. Basuh dengan bersih. Okey. Okey, dan dia boleh dibawa oleh lalat juga. Penyakit ni boleh dibawa, patogennya boleh dibawa oleh lalat. Jadi makanan itu perlu ditutup. Ditutup dengan tudung salji. Tidak dibiarkan begitu saja. Okey, melalui makanan ni. Okey, bila lalat hinggap, dia pergi hinggap makanan kita, kita makan, dapatlah penyakit. Okey. Okey, next. Ada orang nak masuk? Ain Nabila. Wow, terima kasih banyak datang. Sayang korang. Taklah datang. Terima kasih. Datang. Terima kasih online. Okey. Berapa orang ni? 7 orang. Alhamdulillah. 7/24. Cik. Tak apalah. Mana yang sudi nak belajar, kita raikan. Hari ni macam tak happy Ustazah. Kan? Letih. Okey. Okey, kita kembali kepada yang selamat datang bagi yang baru datang. Okey, kita dah masuk pada buku surat 6. Okey, kita dah masuk pada cara jangkitan. Tadi kita baru saja pada kesan berbahaya mikroorganisma ni. Okey, sekarang ni cara jangkitan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, cara jangkitan bagi penyakit-penyakit ini ada banyak. Okey, dia boleh tersebar melalui air. Okey. Yang mana air yang dicemari oleh patogen, dicemari oleh mikroorganisma tersebut, ataupun air itu dicemari daripada najis pesakit yang dah mengandungi patogen tersebut. Okey, jadi dia boleh kalau kita minum tanpa kita rawat dulu air itu, kita boleh dapat penyakit, kita boleh terjangkit. Contoh penyakit daripada bawaan air ini adalah penyakit taun, dysentery, keracunan makanan. Keracunan makanan ramai tahu kan. Bila kita makan, lepas tu kita rasa nak muntah. Maksudnya keracunan makanan. Okey, yang kedua, selain daripada melalui air ataupun bawaan air, patogen juga, boleh bergerak, boleh menjangkiti. Jangkitan ini boleh tersebar melalui udara. Udara yang kita hirup ni. Okey, contohnya pesakit yang batuk ni. Orang batuk, orang bersin, orang bercakap, orang ni yang ada virus ke, ada penyakit ke, boleh terkeluar daripada bawaan udara. Contohnya corona lah. Corona kan kita belajar, kita tak belajar, kita dah tahu, yang sudah kita belajar secara
televisyen, media massa. Okay, corona ni dia melalui ke udara, dia melalui tutisan air. Okay, orang bersin, haptui keluar sama tutisan air. Okay, dia boleh jaraknya 1 meter. Okay, dia boleh jatuh balik. Dan dia jatuh tu pula dihidup lagi. Dia masih hidup lagi di permukaan. Okay, bila kita pegang pula masuk dalam hidung, jadilah jangkitan. Okay, contoh penyakit jangkitan daripada udara. Jangkitan penyakit disebabkan udara. Okay, selesema. Seorang ni selesema, esok orang lain pula. Jadi orang selesema ni kena tutup hidung. Pakai penutup hidung. Demam campak. Campak ni, bagi campak, kan dia dah kering, campak kan kat kulit kan. Okay, campak ni kat kulit. Okay, bila dah kering, dia ada spora dia. Okay, dia ada spora, debu dia. Debu mikroorganisma itu boleh berterbangan juga. Okay, boleh tersebar juga melalui udara. Dan TB, batuk kering. Bila orang tu batuk, jadi dia pun terkeluar sekali. Kita pula semena-mena tak tahu apa-apa. Tak tutup apa-apa, kita pun boleh mendapat jangkitan tersebut. Okay, yang ketiga, melalui sentuhan. Kita sentuh. Okay, contohnya kita sentuh barang pesakit. Okay, penyakitnya ada tadi 2, panau dengan kurap. Okay, merebak melalui hubungan jenis seperti gonoria, sifilis dan AIDS. Ini sentuhan melalui seks lah. Hubungan seks, ni gonoria, sifilis dan AIDS. Boleh juga jadi penyakit ni. Okay, kalau panau dengan kurap ni, kita sentuh, boleh dapat. Kalau hubungan seks pula, gonoria, sifilis dengan AIDS. Okay, seterusnya, patogen juga boleh disebarkan melalui vektor. Ni yang saya kata vektor. Dalam mat pun ada istilah vektor. Vektor lain dalam mat, vektor dalam sains pun lain. Okay, vektor dalam sains ni maksudnya organisma yang membawa patogen. Okay, pembawa, ejen pembawa. Okay, siapa yang bawa? Okay, mungkin dia dari nyamuk ke, tikus ke, lalat ke, itu ejennya. Okay, patogen adalah mikroorganisma yang membawa penyakit. Okay, yang memberi penyakit, mikroorganisma yang menyebabkan kita sakit, itu kita panggil sebagai patogen. Okay, mikroorganisma yang memberi faedah, kita tak panggil dia sebagai patogen. Okay, boleh Boleh semua? Okay. Nyamuk, tadi kita ada 2 nyamuk, kita dah dengar. Nyamuk tiruk ataupun anopheles menyebabkan demam malaria. Okay, nyamuk Aedes, menyebabkan demam denggi. Ingat tak? Adakah kedua-dua penyakit ini dari patogen yang sama? Tidak. Kalau nyamuk tiruk adalah patogen jenis protozoa. Okey, kalau nyamuk tiruk malaria ni patogennya protozoa. Okey, kalau nyamuk Aedes patogennya jenis apa? Nyamuk demam denggi. Nyamuk Aedes daripada virus. Okey, walaupun vektornya sama, nyamuk, tapi jenis patogennya lain. Nyamuk tiruk daripada jenis protozoa. Nyamuk Aedes daripada jenis virus. Dia bawa patogen yang berbeza. Nyamuk pun namanya berbeza. Nyamuk tiruk dengan nyamuk Aedes. Okey, boleh? Boleh kita teruskan? Pening, nak rehat 2 minit, nak minum lah Ustazah. Minum. Okey, Ustazah bukan nampak.
Okey. Participant. Pika. Wow. Bunga-bunga hati Ustazah tengok ramai macam ni. Okey, kita ada berapa minit lagi? Sekejap kita tengok. Nanti tiba-tiba saya cakap sorang-sorang. Oh, dah 30 minit. Lagi 10 minit nanti dia akan tertutup. Okey. Yang terakhir, cara jangkitan yang terakhir adalah melalui makanan yang kita makan tu. Okey, makanan tercemar. Okey, makanan. Okey, makanan dicemari oleh patogen. Sama ada dihinggapi oleh lalat ke, semasa pemprosesan makanan tu ke, tidak dibasuh dengan baik ke. Okey, itu adalah melalui makanan. Contohnya penyakit taun. Macam diarrhea lah. Taun ni macam diarrhea. Dia akan cirit-birit, muntah, keluar air habis dari badan. Okey, hepatitis A, keracunan makanan. Okey. Itu adalah cara jangkitan. Okey, sama ada dia melalui air, sama ada melalui udara, sentuhan, vektor pembawa dan melalui makanan. Jadi setiap penyakit ini ada cara jangkitan yang berbeza. Tu kena bezakan antara satu sama lain. Okey. Kalau nyamuk vektor, kalau disebabkan air, penyakit apa? Kalau udara, penyakit apa? Kalau sentuhan, penyakit apa? Entah tahun ni keluar tentang corona. Corona melalui titisan air dalam udara. Okey, 95. Okey, kita nak masuk kepada spesifik sikit jangkitan ni. Okey, pencegahan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, macam mana kita nak cegah jangkitan ini? Ada 3 kaedah. Okey, ada 3 kaedah. Yang pertama adalah kita kawal vektor ini. Kita kawal vektor. Kita kawal nyamuk dengan lalat ni. Okey, kaedah yang kedua, kita boleh hapuskan patogen dengan pensterilan. Okey, pensterilan, sterile bahasa Inggeris, sterile. Okey, pensterilan. Okey, cara yang ketiga adalah melalui pengimunan. Okey, ketahanan badan kita sendiri. Okey, pengimunan. Okey, jadi kita tengok kepada vektor. Vektor tadi adalah organisma yang membawa patogen. Jadi kita nak cegah organisma yang membawa patogen ini. Buka buku surat sebelah. Okey, dalam ni ada 2 jenis vektor. Okey, iaitu daripada lalat. Lagi satu adalah daripada nyamuk. Okey, kalau daripada lalat, okey ni tengok kena tahu dia punya prosesnya. Okey, kalau daripada lalat, okey, lalat dewasa, okey, lalat dewasa inilah yang menyebarkannya apabila dia pergi kawasan yang kotor, bakteria akan melekat pada kaki lalat, kemudian lalat tu pergi kat makanan. Okey, bakteria tu dipindahkan daripada tempat kotor pergi kat makanan. Okey. Kemudian lalat tu bertelur, makan pula, tak perasan ada telur lalat. Makan. Tahu telur lalat macam mana? Pernah tengok? Ustazah rajin tengok. Putih lepas tu banyak tu. Telur telur ikan. Cantik, susun neret je. Ni kalau awak nampak macam ni, janganlah makan. Jangan makan telur dia. Buat sakit dia perut. Okey, telur lalat terdapat pada makanan yang terdedah dan sampah sarap. Kadang-kadang kita tutup tak betul. Kita tutup makanan, ada ruang lalat masuk pun boleh jadi. Okey, kemudiannya telur ini membesar membentuk larva. Okey, larva. Nama ni kena ingat. Ni lalat dewasa jadi telur, lepas tu nama peringkat dia larva. Lepas jadi telur jadi larva.
Okey, lepas jadi larva jadi pupa. Okey, ni proses proses kehidupan lalat ni kena tahu nama dia. Pernah ni abang tanya apa nama setiap peringkat ni. Telur, larva, pupa, barulah lalat dewasa. Okey, cara pencegahan penyakit daripada vektor lalat, pembawa lalat ni, lalat yang membawa patogen ni. Okey, caranya tutup makanan dengan tudung salji. Okey, supaya dia tidak menghinggapi makanan yang kita nak makan ni. Kita tutup betul-betul. Pastikan tak ada ruang. Tak ada ruang. Kalau tutup ada juga lubang, tak jadi. Tutup dengan tudung salji. Pastikan tak ada ruang lah. Okey, next. Yang kedua, hapuskan tempat pembiakan lalat. Tempat pembiakan lalat ke mana? Kawasan yang kotor, ada sampah sarap. Kalau kat rumah tu, ada sampah sarap basah tu kan bau kan. Dia suka bau busuk tu. Buang cepat-cepat supaya lalat tak datang. Okey, yang ketiga, buang sampah dalam tong sampah yang bertutup. Okey, supaya lalat ni tak dia terangsang dengan ada bau ikan, bau ayam. Dia datanglah. Jadi kalau kita nak buang sisa-sisa makanan, cari tutup. Okey, buang dalam tong sampah yang bertutup. Okey, dia tak hinggap. Okey, dan yang terakhir jaga kebersihan dapur dan persekitaran rumah. Itulah kebersihan dapur lepas dah masak, dah siang ikan. Kena bersihkan semula supaya lalat tak datang. Okey, untuk vektor nyamuk, okey, sama juga proses kehidupan nyamuk ni. Nyamuk dewasa, okey, kemudian dia bertelur ni jadi larva. Larva akan jadi pupa. Okey, nyamuk betina menghisap darah. Okey, nyamuk ni pun sama. Kalau lalat tadi macam mana dia pindahkan. Okey, dia pergi kawasan yang kotor. Lepas tu dia hinggap kat sampah ada patogen. Patogen itu melekat pada kakinya pergi ke makanan. Kalau nyamuk pula, okey, nyamuk ni hisap darah. Darah siapa? Darah orang pesakit. Okey, darah orang yang dah sakit demam denggi dihisap. Okey, kemudian dah hisap dia pergi tempat orang, pergi orang lain, dia cucuk pula orang lain. Jadi dia memindahkan patogen daripada pesakit tu kepada orang lain. Orang lain pun turut terjangkit. Macam itulah. Okey, macam mana kita nak cegah penyakit daripada nyamuk? Okey, nyamuk ni kita boleh cegah. Tadi kita dah banyak kali ulang dah. Okey, menggunakan penyembuh racun serangga. Kita boleh buang air, tempat takungan air, tempat pembiakan dia. Letakkan garam ataupun abatik. Okey, sembuhkan minyak. Pelihara ikan gapi untuk dia makan larva dan pupa. Okey, ini adalah cara-caranya. InsyaAllah ni awak tahu ni cara untuk kita kawal nyamuk. Okey, sebab dari kita sekolah rendah lagi dah diterapkan tentang nyamuk Aedes. Okey. Cara yang kedua, okey, tadi adalah tentang kawalan vektor. Kita kawal populasi vektor ni. Populasi vektor ni biar sedikit supaya penyakit itu tidak merebak. Okey, sekarang ni cara yang kedua. Pencegahan dia kita boleh melakukan secara pensterilan. Alhamdulillah. Okey, pensterilan. Okey. Pensterilan adalah satu proses yang mana proses ini boleh memusnahkan mikroorganisma. Okey, ini adalah proses. Okey, sama ada kita boleh guna haba, kita boleh guna bahan kimia ataupun gunakan sinaran. Okey, pensterilan adalah proses yang boleh bunuh mikroorganisma. Okey, contoh, okey, pensterilan kita guna haba. Okey, penggunaan haba. Yang pertama, okey, haba daripada autoclave. Okey, autoclave. Bahasa Melayu, autoclave. Okey, autoclave ni adalah nama mesin lah. Okey, mesin autoclave. Kenapa ada orang menangis? Okey, mesin autoclave ni, okey, dia dapat mensterilkan, membunuh mikroorganisma, okey, pada
Randas makmal, alatan-alatan perubatan, alatan-alatan hospital. Alatan-alatan hospital ni perlu sterile, perlu tak ada, tidak terjangkit, tidak tercemar dengan mikroorganisma. Jadi segala peralatan-peralatan daripada makmal, daripada hospital, alat perubatan perlu disterilkan supaya tak ada jangkitan pula kepada pesakit yang lain. Kalau pengalaman Ustazah sebagai orang yang duduk habis 40 minit habis 40 minit sejam setengah. Setengah jam lagi. Okey. Tunggu kejap 2 minit, tunggu kawan kejap. Okey, ada lagi nak masuk? Dia orang tak perasan dia orang dah terkeluar. Guys, gitu. Okey. Kejap. Alhamdulillah. Okey. Okey, dah 2 minit. Tinggalkan, nanti bagi tahu ya. Okey, kita share balik. Start. Mana tadi? Oh, pasal autoclave tadi. Autoclave. Okey. Alat ini, okey, dia menggunakan steam. Okey, steam. Tekanan pada suhu 120 darjah Celsius. Ingat tak lagi kita belajar kalau 60 hingga 100, okey, bakteria boleh mati. Tetapi sporanya tak mati. Okey, sporanya tak mati. Okey, tapi kalau dah sampai 120, spora bakteria boleh mati. Jadi dengan kita gunakan autoclave ni, okey, dia boleh membunuh bakteria dengan sporanya sekali. Okey, autoclave ni. So mana-mana mikroorganisma boleh mati pada suhu 120 dengan masanya adalah 20 minit. Okey.
Jadi bakteria mikroorganisma boleh mati. Jadi sterile lah alatan-alatan dan radas-radas makmal tersebut. Okey. Itulah gunanya autoclave. Okey. Tapi kalau peralatan-peralatan yang besar, takkan kita nak masuk dalam mesin tu. Okey, ada cara lain. Okey, kalau peralatan besar macamnya kerusi, meja, takkan nak masuk dalam mesin tersebut untuk kita sterilkan dengan haba. Okey, ada cara lain. Kalau tak boleh cara haba, boleh guna cara ni. Boleh guna cara ni. Janji dia boleh sterilkan. Boleh bunuh, musnahkan mikroorganisma termasuk sporanya. Okey. Cara yang kedua menggunakan haba juga adalah melalui pendidihan. Okey, kita didihkan air 100 darjah Celsius selama 20 minit. Okey, yang ni kita boleh gunakan alatan-alatan makmal pun boleh kita didihkan. Okey, sterilkan air minuman dan alat pembedahan. Okey, tetapi kaedah ini tidak memusnahkan spora bakteria kerana suhunya adalah 100 darjah Celsius. Spora bakteria boleh mati pada suhu 120 ke atas. Okey, boleh? Okey, cara yang kedua, siapa nak tanya, tahan Ustazah. Tahan Ustazah, saya nak tanya. Okey, cara yang kedua adalah penggunaan bahan kimia. Bahan kimia seperti antiseptik ataupun disinfektan. Okey, beza tau antiseptik dengan disinfektan. Kalau antiseptik ini dia mencegah pertumbuhan bakteria. Mencegah pertumbuhan bakteria. Maksudnya dia tahan supaya benda tu dia tidak bertambah. Okey. Contohnya antiseptik ni apa? Iodin. Bila kita luka, kita letakkan iodin. Okey. Dapat membunuh bakteria. Tiada kesan terhadap virus. Virus maksudnya kalau kita guna antiseptik, tak ada kesan pun pada virus. Okay, disinfektan pula, dia boleh buat nota sikit. Membunuh mikroorganisma. Okay, dia membunuh mikroorganisma. Tapi disinfektan ini dia boleh rosakkan tisu badan kita kalau kita guna pada badan lah. Okey, ini digunakan pada peralatan lantai. Okey, cadar. Okey, bukan pada tubuh badan kita. Okey, contohnya bahan peluntur dengan klorin. Okey, jadi dia tak boleh guna pada badan kita, jasad kita, sebab dia boleh rosakkan tisu-tisu badan kita. Okey, itu antiseptik dengan disinfektan. Okey, antiseptik dengan okey. Beres boh. Mana? Pika nak. Okey. Kita ada setengah jam lagi. Yeah. Okay, dah korang penat kan setiap hari belajar? Tak apa. Itulah tugas pelajar. Ustazah setiap hari mengajar. Itulah tugas mengajar. Aduh. Okay, ada lagi? Tiring. 8. Tadi ramai. Sebabas ni diorang. Okay, tak ada dah Kita pergi. Okey. Habis pada bahan kimia.
bahan kimia seperti antiseptik dengan disinfektan. Tadi kalau penggunaan haba kita boleh autoclave ataupun pendidihan. Okey, barang-barang yang besar-besar ni yang tak boleh nak kita bawa dia, kita boleh gunakan sinaran. Okey, sama ada guna sinaran UV ataupun sinaran gamma. Okey, sinaran UV digunakan dalam makmal dan hospital untuk menghapuskan mikroorganisma yang ada dalam udara. Contohnya, di bilik-bilik pembedahan. Okey, udaranya mesti sterile sebab kita nak bedah, nak buka badan orang, nak buka kepala orang, tengkorak. Jadi, semua kawasan pembedahan mesti sterile, mesti tak ada mikroorganisma. Okey, jadi sebelum itu makmal dengan hospital perlu gunakan sinar UV untuk memastikan udara tak ada mikroorganisma. Okey, ataupun alatan-alatan yang tak tahan haba. Kalau kita letakkan haba, dia boleh cair. Jadi kita pun boleh sterilkan dia menggunakan sinar UV. Okey, nyalakan sinar UV. Okey. Yang kedua, kita boleh gunakan sinar gamma. Okey, sinar gamma ini adalah sinar mengayon ni kita belajar hari tu tentang sinaran nukleus. Okey, sinar gamma adalah sinar kuasa penembusan yang tinggi. Dia boleh menembusi kecuali dia boleh tembus apa? Dia boleh tembus sampai tahap mana? Plumbum ataupun konkrit. Okey, dapat memusnahkan bakteria termasuk sporanya. Okey, sinaran gamma juga mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Okey, dan boleh digunakan untuk mensterilkan, okey, membunuh mikroorganisma yang berada di dalam makanan bertin. Okey, sterilkan. Okey, makanan yang bertin kan nak simpan lama, jadi makanan-makanan ini akan dikenakan sinar gamma. Okey, ini industri pemakanan, industri pemprosesan makanan. Boleh gunakan sinaran gamma. Okey, untuk dia bunuh mikroorganisma supaya makanan itu elok, okey, tahan lama, tak basi. Okey, boleh. Okey, next. Okey, yang kedua terakhir rasanya. Okey, page yang kedua terakhir. InsyaAllah kita boleh habis on time. Okey. Okey. Ini pensterilan kedua. Okey. Pencegahan yang ketiga, kita nak cegah jangkitan adalah melalui keimunan. Okey, keimunan, sistem pertahanan diri kita. Okey, istilah-istilahnya ada. Keimunan adalah keupayaan badan untuk menentang suatu penyakit yang disebabkan oleh patogen. Kita punya benteng pertahanan dalam badan kita. Keimunan. Okey, antibody pula adalah bahan kimia yang terhasil daripada sel darah putih. Okey, antibody ini digunakan untuk melawan patogen tersebut. Okey, ada dua. Patogen lawan dengan antibody. Siapa kalah, siapa menang. Kalau patogen kalah, kita sihat. Kalau patogen menang, kita sakit. Okey, keimunan. Okey, panjang sikit ceritanya. Okey, keimunan, okey, keupayaan badan kita untuk menentang penyakit ada dua keimunan. Okey, satu keimunan aktif. Okey, satu keimunan aktif namanya. Okey, apa keimunan aktif ni? Maksud badan, okey, keimunan ni badan kita boleh hasilkan antibody sendiri. Okey, kita tak ambil antibody dari luar. Tapi badan kita sendiri yang keluarkan antibody. Okey, satu lagi keimunan pasif, iaitu badan kita terima antibody. So kita terima antibody dari luar. Itu pasif. Kalau aktif, maksud badan kita sendiri keluarkan antibody. Kalau pasif, kita terima antibody dari luar masuk ke dalam badan kita. Okey, untuk melawan patogen. Kalau aktif, okey. Aktif pula, okey, dari jenis aktif ni, keimunan aktif semula jadi. Keimunan aktif semula jadi bermaksud, okey, bermaksud
antibody yang dihasilkan dalam badan kita, okey, bila dia dihasilkan? Selepas kita sembuh dari penyakit tersebut. Okey, bila kita kena penyakit, okey, badan kita, sel darah putih akan mengeluarkan antibody, okey, untuk melawan patogen tersebut. Dan antibody itu okey, antibody itu akan kenal, okey, kenal semula, okey, patogen yang sama sekiranya patogen yang sama itu serang kita pada masa yang lain. Contoh 2017. Okey, 2017 awak sakit disebabkan oleh patogen ni, patogen A. So bila awak dah sakit, okey, badan kita lambatlah, kita sakit dulu, lepas tu badan kita keluarkan antibody. Okey, badan kita keluarkan antibody dan kita ada antibody ni ada memori. Dia akan ingat lagi patogen ni. Kalau masuk lagi patogen ni dah ada dah antibody. Okey. Kalau patogen yang sama datang pula 2018. So badan kita dah get ready, dah ada antibody-nya. Okey, antibody ni dia spesifik. Okey, untuk antibody ni sesuai untuk patogen ni. Okey, tak semua antibody boleh lawan semua patogen. Okey, dia ada spesifik. Okey, jadi antibody yang terhasil daripada badan kita kenal. Okey, dia semula jadi dihasilkan daripada badan kita. Okey, terhasil daripada badan kita selepas kita sembuh daripada penyakit. Okey, bila kita sakit, okey, barulah dia start keluarkan antibody lama. Okey, dia untuk keimunan aktif semula jadi ni, dia tempoh dia boleh tahan lama antibody ni. Okey, tahan lama, tapi nak hasilkan antibody tu dia ambil masa yang panjang, lamalah. Okey, lambat nak hasilkan antibody, tapi antibody yang terhasil itu boleh tahan lama. Okey, yang kedua, keimunan aktif buatan. Maksud kita buat. Apa kita buat? Contohnya adalah vaksin. Okey, vaksin bukan antibody. Okey, vaksin ni kita buat vaksin ni. Vaksin ini kita buat macam mana? Kita gunakan patogen yang sudah dilemahkan ataupun dimatikan. Itu maksud vaksin. Ada tak maksud kat sini? Tak ada. Kalau tak ada, awak kena tulis. Okay, tulis ni. Vaksin tu apa? Vaksin ialah somehow 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, vaksin adalah bahan yang mengandungi patogen yang dilemahkan atau dimatikan. Okey, itu adalah patogen. Maksud kita guna patogen. Kita guna virus, kita guna bakteria. Tapi virus bakteria tu kita dah lemahkan dia dulu. Dia tidak boleh kontrol diri kita. Dia tak boleh menjangkiti diri kita. Tapi kita guna dia punya jasad. Kita guna jasad dia supaya, kenapa kita guna jasad dia? Supaya bila kita masukkan ke dalam badan, okey, sel darah putih akan kenal jasad ini. Dia akan keluarkan antibody. Maksudnya masih lagi antibody dikeluarkan daripada badan kita, tapi kita rangsang. Kita trigger badan kita keluarkan antibody untuk patogen jenis ni. Itu adalah pemvaksinan. Jadi still juga aktif, maksud antibody dikeluarkan oleh badan, tapi kita buat supaya badan kita keluar antibody itu sendiri. Okey, itu kita panggil sebagai keimunan aktif buatan. Okey, dan vaksin ni ada jumlah dosnya. Kalau ada 1 dos dah cukup, ada 2 dos,
baru cukup. Ada 3 dos suntikan baru cukup. Kenapa macam tu? Kerana kita ambil suntikan itu untuk mengeluarkan antibodi sehingga dia melepasi aras keimunan. Okey, contoh suntikan pertama dihasilkan dihasilkan antibodi sampai sini, tak mencapai aras keimunan. Okey, lepas tu dia suntik kali kedua barulah dia melepasi pada aras keimunan. Barulah boleh maksudnya badan kita selamat. Okey, kalau awak ambil suntikan pertama je, ni tak selamat lagi. Okey, kena ambil suntikan kedua. Okey, ini kalau dia berdos. Ada 3 dos, maksud suntikan pertama tak sampai lagi tahap aras keimunan. Suntikan kedua tak sampai lagi. Suntikan ketiga baru sampai. Macam tu. Okey. Boleh? Ini kalau dia kata, ni gambar. Kalau dia tunjuk gambar graf ni, ni graf untuk apa? Ni graf contoh bagi siapa? Ini adalah contoh bagi pemvaksinan. Suntikan pertama merangsang penghasilan antibodi. Suntikan kedua menghasilkan lebih banyak antibodi supaya dia melepasi aras keimunan. Barulah macam selamatlah. Macam, itu adalah optimum, sesuai untuk dia bertindak bila-bila masa. Okey, itu baru keimunan aktif buatan. Tadi kita dah belajar keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan. Okey, kedua-dua ini antibodi dihasilkan oleh badan kita sendiri. Okey, kita pindah kepada keimunan pasif. Maksud kita ambil antibodi dari luar. Okey, kita ambil antibodi dari luar. Badan kita menerima antibodi dari luar. Itu pasif maksudnya. Okey, pasif semula jadi. Okey, kita dapatkan antibodi yang semula jadi. Dari siapa? Contoh. Okey, antibodi yang diperolehi daripada penyusuan ibu. Okey, ibu bagi susu ibu kepada baby. Jadi baby ni dapat antibodi melalui susu ibu. Okey, ataupun dalam kandungan dia. Okey, masih lagi dalam kandungan, kita panggil fetus. Okey, antibodi dari ibu akan mengalir kepada fetus. Okey, itu adalah keimunan pasif semula jadi. Maksud antibodi ni dia semula jadi dari susu ibu. Okey, kepada kita. Kita dapat terus antibodi. Okey, yang kedua, keimunan pasif buatan. Okey, kita buat apa buatan antibodi yang kita buat? Okey, diperolehi daripada suntikan anti serum. Kalau buatan aktif tadi vaksin, sekarang ni buatan pasif adalah anti serum. Anti serum ini kita dapat antibodi dari siapa? Okey, daripada haiwan lah kebanyakannya. Okey, daripada haiwan. Okey, kita dapatkan antibodi. Antibodi ni dia berada di darah. Di sekitar darah putih. Okey, anti serum ini kita dapat daripada darah haiwan. Okey, kita ambil, kita dapatkan antibodi tersebut, barulah kita suntik ke dalam badan. Okey, kita suntik ke dalam badan. Okey, jadi anti serum ni juga dapat melawan patogen. Okey, kita dapat antibodi dari organisma lain. Okey, terus masuk ke dalam badan kita. Okey. Keimunan akan berkurang apabila individu sembuh daripada penyakit. Okey, bagi keimunan pasif buatan, kalau tadi yang ni dia lambat. Yang ni keimunan pasif buatan, tindak balasnya cepat. Bila kita suntik je dah dia bertindak balas. Sebab dia adalah antibodi. Kalau kat sini dia perlu buat antibodi dulu baru dia boleh lawan. Ni dia dah boleh lawan terus dengan patogen. Okey, walaupun dia cepat, okey, tempoh dia bila kita suntik, dia boleh tahan pada tempoh yang singkat saja. Tempoh yang singkat. Okey, jadi kita boleh bezakan keimunan aktif dengan keimunan pasif.
Okey, kalau aktif ni dia lebih lama tapi lambatlah kita nak buat. Lambat nak ada antibody tu. Tapi pasif ni cepat. Antibody dia dapat tapi dia tak tahan lama. Okey. Okey, boleh? Okey. Padam dulu. Ustazah dah terbiasa je. Okey. Ada berapa minit lagi? 15 minit. Boleh, boleh. Okey, kepentingan keimunan. Apa pentingnya keupayaan badan kita melawan penyakit ni? Okey, pentingnya untuk apa ni? Persediaan badan menentang jangkitan penyakit pada kali kedua. Okey, keimunan ni memberi persediaan kita, badan kita daripada jangkitan kali kedua. Okay, sebab kita dah ada antibody. Kali kedua, kalau datang lagi, dah boleh terus fight. Okay, tak payah produce. Dah ada dah. Boleh fight. Okay, yang kedua, dapat menghindarkan diri daripada jangkitan patogen. So, kali kedua memang kita tak sakit dah lah. Macam orang kata, kita kena sakit campak demam campak dulu, chicken pox dulu. Okay, next time tak ada dah. Okay, sebab dah ada antibody. Next, kita ada mengurangkan kadar kematian bayi yang lahir. Okay, melalui imunisasi kepada ibu yang mengandung. Jadi, ibu yang mengandung perlu menyusukan babynya dengan susu ibu. Sebab susu ibu ini ada antibody. Jadi, antibody itulah yang membantu bayi-bayi ini untuk survive. Dia keluar ke dunia ni. Dia akan bertemu dengan banyak mikroorganisma. Dan badan dia tak prepare lagi. Dia tak kenal lagi mikroorganisma. Jadi daripada antibody mak lah yang akan menjadi benteng utama bagi bayi ini selamat. Susu ibu tu penting. Susu ibu kali yang pertama warna apa? Pekat kan? Susu ibu awal-awal pekat. Penuh dengan nutrisi, antibody yang diperlukan kepada bayi yang baru lahir. Okey, dan yang terakhir. Sabar dulu. Okey, perbandingan. Okey, banding dan beza. Okey. Perbandingan antara keimunan aktif dengan keimunan pasif. Tadi kita dah cakap dah. Okey. Apa persamaan dulu? Okey, persamaan aktif dengan pasif, kedua-dua keimunan ini adalah untuk menentang patogen. Okey, kedua-duanya adalah untuk menentang patogen. Tapi bezanya adalah dari segi contoh bahan keimunan aktif buatan vaksin. Kalau bahan keimunan pasif buatan anti-serum. Okey, itu contoh bahan lah. Okey, yang kedua, beza daripada kandungan bahan yang disuntik. Kalau vaksin ni kita suntik apa? Kita masukkan patogen yang sudah dimatikan dan dilemahkan. Barulah badan kita keluarkan antibody. Tapi keimunan pasif ni kita suntik dengan antibody. Kita dapat terus antibody tersebut. Okey, yang ketiga. Okey, perbezaan yang ketiga, fungsi bahan yang disuntik. Okey, fungsi bahan vaksin tadi kita suntik patogen. Okey, untuk apa? Untuk merangsang sel darah putih mengeluarkan antibody untuk fight patogen. Okey, tapi antibody fungsi kita suntik antibody untuk apa? Terus fight. Okey, untuk membunuh patogen. Okey. Terus fight. So keberkesanan keimunan pasif ni dia cepat. Dia nembak antibody. Kalau aktif ni dia lambat, dia baru nak buat antibody, baru nak lawan. Okey, jenis pesakit. Okey, orang yang sihat maksudnya dia tidak dijangkiti. Barulah orang yang ambil vaksin ni adalah orang yang sihat. Orang bukannya sakit, sedang sakit, bukan. Okay, orang yang sihat ambil pencegahan vaksin. Okey, kalau keimunan pasif, okey, kita suntik bagi orang yang sedang menghidapi penyakit. Orang yang tengah sakit tu,
kita suntiklah dia dengan anti-serum. Okey, berkesan. Tapi vaksin tidak berkesan bagi orang yang sedang sakit, kita masukkan vaksin. Tidak. Okey. Dan yang lain, tempoh memperolehi keimunan. Memperolehi antibody itu lambat. Okey, keimunan aktif ni lambat. Nak buat tu, nak buat ni, baru nak buat antibody. Okey, kalau pasif, segera. Segera dapat antibody. Okey. Okey, ketahanan berapa lama dia boleh tahan? Okey, untuk keimunan aktif, lama. Tahan lama. Lambat tapi tahan lama. Okey, kalau keimunan pasif, dia segera, serta-merta. Tapi sementara sahaja dia berada dalam badan kita. Okey. Inilah antara perbezaan keimunan aktif dengan keimunan pasif. Okey, kemudian kita masuk kepada rawatan-rawatan untuk penyakit. Okey, rawatan dia. Ini subtopik 1.6 ni. Okey, ini subtopik 1.6. Subtopik yang terakhir adalah rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, rawatan dia kita ada 2 jenis. Okey, ada 2. Sama ada kita nak ambil rawatan moden hospital ataupun kita nak teruskan dengan rawatan tradisional. Okey, kita tengok rawatan moden. Okey, rawatan moden contohnya kita nak guna antibiotik. Penggunaan antibiotik. Ni untuk membunuh bakteria. Okey, antibiotik ni ada apa? Bahan kimia yang kita dapat daripada kulat. Ni antara faedah tadi kita belajar, faedah mikroorganisma boleh menghasilkan antibiotik. Kulat menghasilkan antibiotik. Dapat antibiotik ini dapat merencatkan, membunuh mikroorganisma lain di dalam badan. Antibiotik ini kita makan boleh membunuh mikroorganisma. Yang kedua, boleh menghalang, penggunaan antibiotik ini boleh menghalang pertumbuhan kulat dan bakteria. Contoh penyakit malaria. Kalau sakit malaria, ambil antibiotik. Dia spesifiklah quinina, chloroquina, paludrin. Kalau penyakit lain, nama antibiotik dia lain, penicillin. TB, batuk kering, gunakan antibiotik ceftriaxone. Kolera, gunakan antibiotik akromycin. Jadi antibiotik ni pun spesifik juga. Tak semua satu antibiotik boleh merawat semua penyakit. Jadi penyakit ni antibiotik apa yang sesuai. Itu sebab antibiotik tidak dijual di luar, tidak dijual di farmasi. Mesti berjumpa dengan doktor dahulu. Barulah antibiotik itu diberikan. Doktor tahu mana satu antibiotik yang sesuai. Contoh sakit telinga, apa antibiotik yang sesuai. Awak sakit ni, antibiotik mana yang sesuai. Jadi kita tak boleh beli sewenang-wenangnya. Sebab antibiotik ini dia ada spesifik pada penyakitnya, spesifik. Boleh faham? Yang ketiga, kalau kita anti kulat. Pula digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh kulat. Contohnya kita ada panau, ada kurap kan. Kita beli krim. Krim tu kita panggil krim anti kulat. So kita boleh guna rawatan kalau sakit panau, sakit kurap. Gunalah anti kulat sebab panau dan kurap disebabkan oleh patogen kulat. So kita gunakan krim anti kulat. Sapukan. Ada steroid. Sapu. Boleh lega. Kulat tu boleh mati. Boleh. Next. Semakin pekat antibiotik, semakin luas. Ni ada eksperimen dia kat sini. Dia tunjuk satu eksperimen di sini sebenarnya. Ini adalah eksperimen. Yang mana eksperimen ini
Okey, dia mengkaji tentang kepekatan antibiotik pada pertumbuhan bakteria. Okey, bakteria. Okey, kalau kita letakkan di atas agar-agar ni ada agar-agar. Dalam petri dish ada agar-agar. Okey, agar-agar nutrien dan kita letakkan satu ni kita panggil kertas yang diletakkan antibiotik. Okey, kita letaklah kepekatan yang berbeza. Contoh antibiotik A, antibiotik kepekatan 1, kepekatan 2, kepekatan 3. Okey, apa yang kita boleh lihat, kawasan jernih yang terhasil, okey, kawasan jernih ni yang terhasil adalah berbeza. Okey, bila kita guna kepekatan 1, kawasan jernih tu kecil. Bila kita guna kepekatan 2, kawasan jernih tu besar sikit. Bila kita guna kepekatan 3, kawasan jernih tu lagi besar. Ini bermaksud semakin pekat antibiotik yang kita guna, semakin luas kawasan jernih, semakin banyak kawasan bakteria akan mati. Itu maksudnya. Okey, kawasan jernih ini adalah kawasan bakteria yang mati ataupun yang tidak boleh hidup, tak boleh membiak. Okey, jadi kepekatan yang berbeza menghasilkan keluasan kawasan jernih ini berbeza bergantung kepada kepekatan. Okey, kawasan yang ada antibiotik tu dia akan matilah. Tapi lebih pekat, lebih jauh ataupun besar luas kawasan yang jernih, kawasan bakteria itu mati. Okey, penggunaan antiserum. Tadi kita belajar antiserum. Okay, antiserum adalah antibody yang diekstrak daripada haiwan, daripada darah haiwan. Okey, penggunaan ubat sintetik, ubat buatan. Okey, ubat sintetik adalah bahan yang dibuat untuk tujuan rawatan. Okey, untuk menghalang pertumbuhan dan membunuh patogen. Okey, seperti apa ubat sintetik? Paracetamol. Okey, yang kita guna untuk demam, paracetamol. Okey, untuk merawat demam, sakit kepala, sesama. Okey, selain itu, okey, rawatan moden adalah pembedahan. Okey, pembedahan. Okey, membedah, mengeluarkan, menggantikan tisu-tisu yang sudah rosak, kita bedah. Okey, kita boleh buat rawatan moden iaitu pembedahan. Okey, bedah. Contohnya kencing manis. Okey, kalau kita tak rawat, dia akan merebak, betul? Okey, dia akan merebak. Jadi kita potong kawasan yang sudah sakit, okey, yang dah buruk, kita potong supaya dia tidak merebak ke tisu-tisu yang masih lagi elok. Okey, rawatan moden yang lain boleh guna radioterapi, iaitu kita gunakan sinar gamma. Okey, kita guna sinar gamma. Okey, sinar gamma untuk apa? Kita musnahkan sel-sel kanser. Itu adalah radioterapi. Okey, sesuai tak guna radioterapi? Boleh. Okey, sinar gamma ni. Kenapa kita guna sinaran gamma untuk membunuh sel-sel kanser? Sebab sinaran gamma inilah yang boleh tembus. Okey, untuk membunuh sel-sel kanser. Okey, habis. Okey, belum habis lagi. Okey, rawatan tradisional. Ini awak boleh fikir sendiri. Rawatan tradisional. Ke awak fokus kepada moden je, tak ingat tradisional macam mana. Okey, rawatan tradisional. Okey. Ini yang guna akar, kayu, herba. Okey, menggunakan sumber semula jadi. Okey, dari tumbuhan ke, dari haiwan ke. Kita gunakan sumber semula jadi ini untuk merawat penyakit. Contohnya, kita demam. Okey, suhu badan panas. Okey, kita ada paracetamol. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Nak turunkan suhu badan, kita boleh ambil daun aloe vera. Okey, contoh ada aloe vera kat rumah. Okey, ambil aloe vera, letak kat dahi. Okey, supaya aloe vera ini boleh menyerap haba-haba dari badan. Itu adalah rawatan tradisional. Okey, contoh lain, apa lagi? Contoh awak kencing manis. Okey, tak nak makan ubat hospital. Banyak sangat. Okey, makanlah ulam-ulam yang pahit, petai ke, jering ke, dia dapat mengawal
tak juga. Itu orang-orang dululah kata. Okey, makan pahit. Jangan makan manis, makan yang pahit. Okey, madu lebah. Untuk apa? Kalau kita melecur ke, letak madu lebah dan sebagainya. Okey, sakit darah tinggi. Kita nak makan apa? Bawang putih. Itu adalah rawatan tradisional. Okey. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Boleh faham ke? Penat? Boleh? Cewa. Tu saya bagi latihan. Tengok. Boleh semua, eh? Jangan live dulu. Saya kena tangkap gambar dulu. Alamak, 10 minit. Tangkap gambar. Okey, senyum. Tak adalah. Okey. Okey. Kita habis hari sekarang ke? Belum lagi. Part 30 belum lagi. 1 minit lagi. Okey, tak ada, betul, tak ada soalan? Nabila, Pika, Ain, Hanani, Huda. Ini je yang sampai ke penghujung rancangan kita. 2 jam. Tidak berhenti Ustazah bercakap. Okey, terima kasih hadir hari ini. Okey, semoga ilmu yang Ustazah bagi ni bermanfaat untuk kamu dan orang lain. Okey. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama.